Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah tak anda mengalami masalah bila mana anda dah plan untuk sesuatu perjalanan dari satu tempat ke satu tempat untuk pergi bercuti, kita ada pelbagai tempat. Kita nak tentukan satu laluan di mana kita nak follow laluan tu. Selain itu, fungsi yang saya nak kongsikan pada hari ini ialah bila mana kita nak tahu satu kedudukan yang strategik dalam keseluruhan laluan tu. Contohnya lah, kita pergi bercuti dekat dalam satu laluan dan kita nak tahu kat mana tempat titik pertengahan tersebut. Kita tak tahu kan. Jadi pada video tutorial kali ini saya ingin kongsikan kepada anda cara untuk kita membuat route map atau peta laluan untuk kita mengenal pasti apa yang kita nak untuk perjalanan kita. Nak tahu macam mana? Tonton video ni sampai habis. Hai semua, kepada yang baru datang, yang mana yang belum tekan butang subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, di mana saya dah kongsikan banyak lagi tutorial-tutorial lain untuk anda. Antaranya tutorial Microsoft Office dan tutorial-tutorial lain. Okey, dan tanpa membuang masa, mari kita masuk cara untuk kita buat satu roadmap untuk kegunaan kita. Sama ada kita nak pergi bercuti atau kita nak rancang perjalanan kita supaya lebih lancar. Sekarang kita pergi ke Google, tulislah Google dan kita pergi ke Maps. Pergi ke Maps. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk sign in anda punya Google Mail atau Gmail, di mana map yang kita buat atau route perjalanan yang kita buat tersebut akan disimpan di dalam Google Drive. Dan kita pergi sini, kita akan pergi ke Maps. Okay, sekarang bila kita dah pergi ke Maps, dia bagi kita satu interface atau muka depan macam ni lah. Kita pergi ke kiri ni, ada satu menu. Kita akan tekan ni, Your Places. Dan ada 4 tab dekat sini, iaitu List, Label, Visited dan Maps. Kita pergi ke bahagian Maps. Kita akan pergi klik bawah ni, Create Map. Bila kita dah pergi ke Create Map, kita akan dibawa ke satu muka depan peta dunia ini. Maksudnya apa? Maksudnya kat sini, kalau anda nak berjalan jauh sekalipun luar negara, anda boleh plan anda punya perjalanan. Anda dah boleh tahu dah tempat-tempat menarik yang anda nak pergi tu kat mana dulu. Nak pergi sini dulu ke, nak pergi sana dulu ke. Lepas tu anda tak tahu nak plan kat mana kita nak sewa hotel atau sewa homestay. Yang mana yang dekat dengan tempat sekian-sekian. Inilah fungsi yang kita boleh gunakan. Tapi sebelum tu, cumalah nak bagi tahu kepada anda, fungsi ini boleh dibuat menggunakan laptop atau PC sahaja. Sebabnya saya dah try dah cari features ini dekat phone, tak jumpa pula. Macam itulah. Okey, contohnya lah, kita nak pergi berjalan dekat Kelantan. Kita nak pergi jalan dekat Kelantan ni. Okey, kita pergi ke sini, ada satu butang Add Directions. Kita akan tekan butang Add Directions ni. Tapi sebelum tu saya lupa nak bagi tahu, kita akan letak tajuk lah dekat kita punya map atau kita punya peta ni. Kita tekan, kita tulis jalan-jalan Kelantan contohnya lah. Tulis description, kita tulis tutorial map, tekan save. Okay, dah ada dah tajuk jalan-jalan Kelantan dan tutorial map. Dan dekat sini dia akan, bila mana kita buat sesuatu perubahan, dia terus auto save. Dekat sini nampak all changes save in drive. Dan ada sini ada add layer, share, preview. Kalau preview ni bila kita dah siap, kita boleh tengok map kita. Share ni kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan untuk link kita tersebut, atau kita simpan dalam phone kita nanti. Dan add layer, kita akan tambah layer bawah dekat ni lah. Nanti saya tunjuk add layer ni macam mana. Dan untuk layer pertama ni, tulis untitled layer dan ada satu button import. Import ni kita kalau ada satu software map, sebenarnya boleh kita upload dekat sini, asalkan dalam format dia lah. Nanti dia boleh gabung dengan apa yang kita nak. Kita boleh ubah sendiri kat sini. Kita tadi nak pergi ke directions kan, kita tekan directions, add directions. Okay, kita dah pergi add directions. Nampak tak dekat sini untitled layer. Yang first kita nak kenal pasti, kita nak driving ke, kita nak jalan kaki, atau kita nak menaiki basikal. Kita tekan klik ni, driving. Kita pilih transportation mode.
kita akan pilih naik kereta lah. Okay, kita pangkah. Dan atas ni ada satu layer kan. Ni dah jadi layer kedua kan. Kita delete lah layer pertama. Kita gunakan pun layer pertama ni. Tekan delete. Okay, sekarang ni kita akan pergi ke Kelantan. Apa destinasi pertama kita yang kita nak pergi dekat Kelantan tu? Okay, contohnya kita naik flight sampai sana. Kita tulis lapangan terbang Kelantan Sultan Ismail Petra. Contohnya lah, kita daripada lapangan terbang ni, kita nak pergi jalan-jalan mana dulu? Contohnya kita nak pergi Wakaf Cik Ye. Wakaf Cik Ye, Kota Baru, Kelantan. Bila kita tekan klik je terus, kita dah dibawa masuk ke map kita. Nampak dari satu point A ke point B. Dia dah tunjukkan dah daripada lapangan terbang ke Wakaf Cik Ye ada satu jalan. Dekat sini kita akan melalui jalan yang mana satu. Dan bila kita klik 3 titik ni, ada fungsi step by step directions, kita tekan. Dia bagi tahu drive 16 km 29 minit kalau daripada airport ke Wakaf Cik Ye. Siap ada senarai lagi macam mana kita nak pergi ke sana atau laluan nak ke sana. Okay, seterusnya contoh kita nak pergi ke mana? Contohnya lah, kita dah plan kita nak pergi ke Rantau Panjang. Ni semua tempat-tempat yang orang suka pergi ni. Okey, bila kita pergi ke Rantau Panjang, nampak tak dia ke mana? Nampak jauh ke sini, dekat C ni. Ada ujung-ujung nak masuk Thailand ni. Daripada point A, B, C. Okey, boleh juga kita tengok kita punya step by step directions. Nampak tak? 51 km keseluruhan dari point A ke point C. Tapi kalau daripada point A, airport, 16.1 km untuk ke point B. Cuma 16.1 km. Macam tu. Dan daripada point B, iaitu Wakaf Cik Ye ni, hanya mengambil masa 41 minit dan 35 km untuk ke point C, iaitu kita akan pergi ke Rantau Panjang. Kita dah tulis Rantau Panjang tadi. Nampak tak dekat sini? Mudah kan kalau anda nak plan perjalanan anda. Dan dekat sini nampak tak? Ada satu fungsi base map. Ni tema lah. Kita nak ubah style, nak ubah kepada satelit ke, like political ke, monocity, apa jenis lah. Nanti map bakal berubah sendiri. Tapi jalan tetaplah sama. Dan seterusnya, contoh kita nak pergi jalan-jalan mana pula lagi? Kita nak pergi ke Pengkalan Kubur. Pengkalan Kubur ni satu tempat yang orang suka pergi juga ni. Sebabnya dia tempat bebas cukai. Kat sini jual banyak coklat lah. Dulu saya pergilah sini, suka pergi. Kita tekan lah mana Pengkalan Kubur ke. Pengkalan Kubur ni ke sama je, tekan. Nampak bila kita pergi Pengkalan Kubur, dia terus pergi ke atas ni. Satu map dekat atas ni, D. Bila kita letak cursor kita kat sini kan, dia bercahaya. Dan nampak tak? Ada satu titik putih ni yang menunjukkan arah kita nak ke sana. Okay, daripada point A, point B, point C, point D, kita boleh plan tak? Sekarang ni kita nak book hotel kita dekat mana? Okay, kita dah nampak dah. Kita akan book dekat tengah ni, area sini, College Vocational Pasir Mas ni. Jadi mudahlah, kita nak pergi ke point B dekat, nak pergi ke point A dekat, nak pergi ke point D dekat, nak pergi ke point C pun dekat. Kita boleh lah letak kat sini, plan lah, cari kawasan hotel atau sewa homestay dekat sini. Mudah kan kerja anda? Macam tu. Seterusnya, contohlah kita nak pergi mana? Pantai Cahaya Bulan. Tambahlah lagi Pantai Cahaya Bulan. Pantai Cahaya Bulan ni best juga ni. Sini saya pergi cucuk pula. Kat sini kita makan cucuk ada. Kita tengok tepi pantai. Sini menarik tempat dia. Okay, nampak tak? Bila kita dah pergi ke D, kita pergi ke E pula, Pantai Cahaya Bulan. Maksudnya apa? Maksudnya ada satu laluan saja keluar dari Pengkalan Kubur untuk pergi ke E. Kita dah boleh study siap-siap dah. In case kita nak tahu apa perjalanan kita, plan kita, inilah yang saya boleh kongsikan kepada anda. Okay? Contohnya lah, anda nak ubah, kita tak nak pergi ke Rantau Panjang dulu. Lepas pergi Wakaf Cik Ye, kita nak pergi ke Pengkalan Kubur dulu. Senang saja. Pergi ke sini, Pengkalan Kubur yang kat point D ni, kita akan tarik ke atas. Drag je.
Selepas wakaf cek ye, kita tekan. Nampak bila kita dah tekan A, B, terus dia pergi ke C. Dekat atas ni. Dan macam tadi yang saya kongsi, step by step directions. Kita pergi sini. Kita akan drive 130 km untuk keseluruhan ini. Dan daripada point 1 ke point seterusnya ada tunjuk tera-tera berapa km dan jangka masa kita akan sampai ke sana. Macam ni. Okay, senang bukan? Dan tengok dekat sini, ada satu fungsi pembaris, measure distance and areas. Kita tekan, kita bolehlah tahu kalau kita nak ukur sendiri dari jarak ni ke sini berapa km. Nampak tak? Saya tekan ni, keluar km ni. Ni 6.42 km. Kita boleh nak tahu square feet atau km feet. Tengok. Contohnya lah. Tapi kita tak nak pun tahu, sebab kita nak buat map untuk jalan-jalan, bukan nak buat map untuk buat jalan raya. Kita tekan butang escape dekat keyboard. Okay, nampak tak dekat sini? Kan senang kan kerja kita. Lepas tu last sekali kita baliklah ke lapangan terbang. Kita tulislah lapangan terbang Sultan Ismail Petra, iaitu point terakhir. Inilah point A, inilah point F. Dekat sini dia bertindih sikit lah. Dekat sini A, dekat sini lah F. Macam tu. Cuma ada limit dekat sini, di mana kita boleh letak location atau lokasi dekat sini hanya 10 saja, daripada point A sehingga point I, point huruf I. Jadi anda boleh letak 10 saja dalam satu layer. Tapi mungkin kita rasa 10 je tak cukup ni. Kita boleh tambah lagi dekat sini. Tekan je lah add directions. Tidak akan tambah satu lagi layer. Satu lagi layer, letaklah anda nak pergi mana. Bila anda nak letak pergi mana, contohnya nak pergi Pantai Irama. Contohlah kita anggarkan kalau dekat atas ni dah penuh. Pantai Irama, lepas tu kita pergi Pantai Senok pula. Nampak dekat sini ada dua peta dekat sini. Kita boleh pilih lah. Kalau kita first kita plan kita yang A, kita tekanlah A je. Kita unclick ni. Nampak? Kita tekan, ada. Tekan, hilang pula. Macam tu. Jadi bolehlah rancang perjalanan anda nanti macam mana. Pastikan anda buat dekat laptop atau PC dulu. Dan macam mana kita nak preview? Kita nak preview senang saja. Kita tekanlah preview dekat sini. Nampak tak dia tulis apa? When you share your map, this is how it will look in view only mode. Jadi inilah view kita. Nampak tak dekat sini? Kita boleh tekan. Kita nak tengok yang mana satu. Macam tu. Okay, ini kita pangkar dulu. Okay, macam mana kalau kita nak share kita punya link map ni? Kita pergi tekan share. Kita akan tekan anyone with this link can view. Janganlah kedekut sangat kalau kita share kat orang kan. Kita tekan, sebab nanti susahlah dia nak dapatkan permission dari kita. Nampak? Kita dah ada satu link. Kita copy dekat sini. Link copy. Dismiss. Kita pangkah. Lepas tu kita nak paste kat mana? Kita paste lah dekat WhatsApp. Contoh kita nak hantar dekat orang kan, kat WhatsApp. Okay, saya dah hantar ni. Nanti kalau kita nak klik, kita klik je lah link ni. Nanti kita boleh nampak kita punya rancangan perjalanan kita. Ni nanti anda bolehlah klik sendiri untuk tengok. Okay, sebenarnya kalau kita nak tengok dekat kita punya Google Maps pun boleh. Cumanya link yang tadi tu, itu hanya untuk dikongsi kepada orang lain. Jadi orang lain boleh tengok link kita. Kalau kita ada kita punya map kita sendiri, kita boleh buka dekat Google Map. Kita pergi Maps. Pastikan kita dah sign in guna Gmail kita. Okay, dan kita pergi dekat bawah ni, save. Dah pergi save kat bawah ni kan. Kita pergi ke Maps. Dekat Maps ni dah ada tajuk kita. Maps yang kita simpan tu, jalan-jalan ke Kelantan. Kita tekan. Nampak tak? Dia dah ada bagi kita point dah ni. Point A, point B, point C, point E, point F. Cumanya, sekejap zoom sikit.
kita klik dekat mana-mana point. Okey, contohnya kalau kita tengok dekat point F ni kan. Point F ni kan point A kita juga kan. Dekat sini tulis apa kat bawah ni? Lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru. Dan nampak tak ada lambang kereta ni? 6 jam 17 minit. Maksudnya itu daripada lokasi yang semasa. Sekarang saya dekat KL. Sekarang 6 jam 17 minit. Nak pergi ke point A. Macam tu. Contohnya kita klik point B pula. Point B kita dah klik, Wakaf CA Kota Baru, Kelantan. Kalau daripada sini 5 jam 59 minit. Kita akan tekan directions. Contohnya bila kita tekan directions, nampak tak kita daripada point sekarang untuk pergi ke point B. Apatah lagi kalau kita ada dekat point B, kita akan pergi ke point C. Kita tekan je point C tu, nanti kita tekan directions. Mudah kan? Jadi kita dah rancang perjalanan kita dalam PC atau laptop, kita boleh terjemahkan. Bila kita ada phone sendiri, kita tengok dekat dalam maps kita. Okay, faham kan? Contohnya kalau kita dekat point D, kita nak pergi ke point C, kita klik point C dulu. Kita sekarang berada dekat point D, kita tekan directions, nanti dia pergilah. Macam tu, senang kan? Dan boleh tengok juga map kita, view map legend. Ni kita dah buat 2 layer tu kan. Kita nak close ni contoh. Ini yang A dia mengambil, ini yang layer kedua. Macam tu. Seterusnya, macam mana kita nak tahu map kita ni dah save ke belum? Kita pangkah lah. Kita buat-buat tak tahulah yang kita ni terlupa nak save lah. Kita pangkah dulu. Contohlah, pangkah. Okay, lepas tu kita pergi buka Google balik. Kita pergi ke Google Drive. Nampak? Ada satu map yang kita dah buat dekat sini, tersimpan secara automatik dalam Google Drive. Selain itu, anda pergi ke sini. Anda pergi ke sini, kita pergi ke Maps. Kita pergi ke menu balik. Your Places. Pergi ke Maps. Nampak? Maps kita dah automatic save dekat sini. Kita klik. Ini yang view only saja. Kita kalau nak edit, kita tekan open in my maps. Macam tu. Lepas tu tambahlah destination anda dekat sini. Kalau anda ada banyak lokasi lagi nak pergi jalan-jalan, ada oleh-oleh tu bolehlah hantar-hantar sikit kat saya. Okey, pangkah. Okey, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jika anda suka pada video kali ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan like video ini, kerana saya ada banyak lagi perkongsian-perkongsian yang saya nak kongsi kepada anda. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.